Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa walafiat, sihat walafiat. Saudara ini Fatin Nur Aisyah, begitu juga saudara Luqman, saudara Faizal Acoy, Madam K, Malak Talib, begitu juga saudara Di Muhammad, saudara Mak Fauzi, saudara Muhammad Luqman, saudara Mak Fauzi, Buang Andy. Itu juga Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Semoga sihat walafiat. Saudara Fazal Acoy, dia kata dia Kelang. Di Kelang panas. Memang sekarang ni, tapi sekeliling rumah saya ni hujan tadi. Tapi berpahangnya lemah rasa badan, saudara. Apa khabar Madam K? So, jadi saya merasakan dalam keadaan suasana hari ini, saudara, kita juga terkesan. Sebab itu, saudara, duduk dalam rumah pun, jangan ingat kita tak boleh terkena dengan haba panas ni. Ini pesan saya, saudara. Ya, saudara Adam Jebat, saudara Mudin Mat, begitu juga dengan Raja Syarizat. Apa khabarku? Walaupun kita dalam keadaan dalam rumah, berteduh, pun boleh kena juga bahang haba, stroke haba ni. Jadi, saudara Mak Rozi, memanglah, Mak Rozi panas sangat. Selamat petang, saudara Adam Jebat. Jadi, caranya, banyaklah minum air masak. Ya, rindu mamaku, apa khabar? Salam dari Muar. Muar pun cuaca panas. Saudara, memang sekarang ni panas lah. Macam mana kata sama Mak Razi, panas betul-betul. Udaranya. Saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Saudara Abdul Qadir. Itu juga dengan saudara Zamudin Mat. Apa khabar anda semua? Cuaca memang panas lah, saudara. Cik Muhammad Mohaini dari Taiping, Perak. Saya rasa Taiping pun panas juga walaupun ada hujan di Taiping. Saudara Adam Jebat, dia kata di Bentung panas sungguh. Memang seluruh negara sekarang ni panas, saudara. Memang panas, bukan main-main. Ya, Cik CTP, selamat petang dan selamat petang untuk semua rakan-rakan katanya. Saya merasakan dalam keadaan hari ini, nak baring tak boleh, nak tidur tak boleh, nak duduk tak boleh, nak keluar rumah lagilah. Memijom-mijom. Orang kata memijar-mijar dia punya kepanasannya. Duduk bawah pokok pun panas. Ya, saudara Mak Razi, betul. Duduk bawah pokok pun panas. Di mana-mana pun panas suasananya. Jadi sebab itu, banyak-kala bersabar, minum air banyak. Saudara Nordin Arifin, dia kata dari Indra Mahkota Kuantan, cuaca panas. Walaupun dah mandi, masih panas dan berpeluh, saudara. Itulah keadaannya. Saya pun nak kata apa pun tak boleh. Hari ni saya pakai baju UMNO ni, saudara. Sebab hari ni adalah hari 11 Mei adalah sempena hari ulang tahun UMNO yang asal. UMNO yang ditubuhkan 1946 dulu, saudara. Saudara Milo Satakut katanya panas dia di Pulau Pinang. Tapi enjoy tengok latihan pesawat untuk 5 Langkawi. Kita mendoakan agar segala-galanya berjalan dengan baik. Sebab 5, saya tak silap saya 25 bulan, ya, saudara. Saudara Kamisan Dahlan daripada Gelang Patah, panas berdenting. Saudara Kamisan, dia bawa bas sekolah. Katanya macam nak pengsan, saudara. Ialah bas sekolah tak ada pengawal dingin. Ya, Puan Selamah Yusof dari Kuala Pilah. Kuala Pilah pun panas sangat-sangat. Aduhai. Saudara Mak Razi, UMNO yang terbaik. Terima kasih. Saudara Yuan Kasim. Jadi hari ini saya pakai baju t-shirt yang dihadiahkan kepada saya oleh teman pelayar. Dia kirim kat saya dan saya menghormatinya. Dan di samping itu kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun UMNO 1946, itu 11 Mei yang lalu. Itu dah 77 tahun, saudara. Jadi saudara, hari ini saya selalu mengatakan pada teman-teman, orang kaya ni, saudara, dia berfikir ia mampu membeli segalanya. Malahan orang kaya katanya boleh memberi cinta. Satu yang memang tak mungkin berlaku. Sementara itu, saudara, orang miskin pula, ia berfikir bahawa ia hanya mampu memiliki keinginan. Biasalah, saudara, kita seorang miskin, orang marhain, hanya mampu memiliki keinginan. Ingin nak itu, nak ini, saudara. Berbeza dengan orang kaya, dia mampu membeli. Dan orang hukum, maksudnya mereka para pengguam, mereka dalam bidang guaman, saudara, mereka hebat mempertimbangkan sesuatu isu. Sementara orang yang bijak berfikir, ia menguasai kesederhanaan.
Orang yang bijak, dia berfikir, ia mampu menguasai kesederhanaan. Dan, ini paling penting saya, penyair. Para penyair berfikir, dirinya hanyalah sebagaikan sebutir debu yang berada di pinggiran gunung. Orang-orang penyair ni saudara, dia selalunya sedar dirilah. Sebab itu, Puan Rumbia Husin dari Sendayan, Saudara Hazri Iswadi, Saudara Hazri Iswadi dari Telaga Nenas, di kampung saya tu Saudara Hazri. Kampung sebelah ibu saya lah, Saudara Ghazani Castello dari Sawah Sempadan. Sawah Sempadan tak sedap saya di Kuala Selangor sini. Saudara Tameng Sari. Dan begitulah saudara, saya sebagai warga jurnalis dan juga sebagainya itu adalah penyair. Jadi kita kadang-kadang merasakan diri kita hanyalah umpama debu yang ada di pinggiran. Itulah sekarang saudara, realiti kehidupan. Kita menyantunilah kehidupan ini dengan apa yang kita mampu. Dalam suasana panas ini kadang nak terfikir pun tak larat saudara. Baik saudara, dalam saat-saat kita meraihkan hari ulang tahun UMNO ni, saya terbaca, ini kiriman sahabat saya, iaitu Datuk Dr. Ghaffar, Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar. Pada tahun 2016, beliau pernah mendeklamasikan sajak pada tanggal 30 Ogos 2016 bertempat di Istana Budaya sempena malam Sumpah Pendeka. Saya izinkan saudara, saya malam petang ni sebab saya kata tadi, kami warga sastrawan, warga penyair, jiwanya menyelami kehidupan. Tak maaf saudara, saya izinkan saya untuk menyantuni Sumpah Pendekar. Ini yang coretan daripada karya Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar. Saya rasa ini perlu dijadikan pegangan kepada kita saudara. Supaya anak-anak muda dapat tahu, jadikanlah ini sebagai sumpah pendekar warga bangsa kita. Kerana sebenarnya saudara, 7 petala bumi dan 7 petala langit. Dari gunung ke lembah curam, dari sungai ke lautan gelombang, kembara adalah setia pada sumpah. Kemenyan dan setangi penyeri kehadiran kita, warisan berkurun dari Datuk Laksmana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudara Gacha Amanah Sukarno Warga, malam nanti saya ulas saudara. Sumpah pendekar pantang undur walau setapak. Pantang maut sebelum ajal. Pantang derhaka pada titah. Pantang keris di pinggang kalau tidak berani mati. Berdentum guruh di langit, merekah bumi dipijak. Pendekar takkan undur walau setapak. Pulangkan pamor pada kerisnya. Pulangkan sirih pada gagangnya. Pulangkan mahkota pada taktanya. Pulangkan cokmar pada Laksmana. Pulangkan langkah pada gelanggang. Pulangkan sumpah pada pendekar. Pulangkan rohani pada jasmani. Pulangkan bangsa pada martabat. Sumpah bukan cuma di bibir. Genggam bara api biar sampai jari arang. Bumi warisan ini tanah tumpah darah kita. Masih menuntut semangat yang belum tertunai. Peribumi bukan sekadar gelaran tanpa makna. Kita adalah anak watan. Darah yang mengalir di tubuh kita semerah darah jebat yang tumpah di bumi Melaka. Semerah darah jebat yang terlekat di Tameng Sari. Semerah darah jebat yang tercalip di Kening Tuah. Semerah darah Hang Nadim yang terhumban di lautan Temasek. Dan kita pun masih di sini, mendepani hari-hari yang semakin mencabar. Keutuhan, tekad yang kental, sumpah keramat seorang pendekar tak Melayu, hilang di dunia. Jadi saya harap saudara hayatilah. Saya bila baca, saya mendeklamasikan sajak saya Ruby, tulisan sahabat saya Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar, memang terasa meremang bulu rumah saya saudara. Sebab kita, tanah air kita ini saudara, menuntut setiap warganya, setiap anak watannya sentiasa sedar bahawa kita berada di bumi ini, kita sebagai khalifah.
Kita harus menjadi pendekar yang berjuang untuk mempertabatkan bangsanya. Kita harus memulangkan kembali mahkota pada taktanya, saudara. Saudara jangan lupa. Kita yang ada dalam badan kita adalah darah jebat, saudara. Darah jebat yang di mana darahnya tumpah di bumi Melaka. Menuntut keadilan, saudara. Darah jebat yang terlekat di keris Taming Sari, saudara. Darah jebat yang merah menyala, yang tercalip di kening Hang Tuah. Dan semerah darah Hang Nadim yang terhumban di lautan Temasik. Hang Nadim mangsa fitnah. Jebat masa fitnah. Warga bangsa kita selalunya jadi mangsa fitnah. Sebab itu saudara, saya sering mengingatkan teman-teman, kalau boleh, janganlah kita saling melontarkan fitnah sama insan. Usahakanlah untuk kita menyantuni warga kita, keluarga kita sebaik mungkin. Kita harus mencipta cinta damai di kalangan warga kita. Saudara Ismail, tak baik begitu saudara. Tak baik saudara menuduh begitu. Bila saudara menuduh kata pendekar UMNO penyamun, masa bila pendekar UMNO tu menyamun? Pendekar UMNO berkeliaran di mana-mana saudara. Saya haraplah. Sebab itu saya kata tadi, saudara, kita harus bersangka baik, menyantuni semua. Saya terus terang saya katakan saudara, saya menyantuni teman-teman. Biarpun mereka daripada parti PAS, walaupun mereka daripada parti keadilan, walaupun mereka daripada parti PBM, asalkan darahnya saudara, darah yang mengalir itu darah Melayu. Tak perlu kita gelar orang itu, orang ini dan sebagainya saudara. Saudara telah jali dia kata, jebat yang baru biru. Tak apalah saudara orang nak kata apa pun. Bagi saya merasakan bahawa jebat terkorban kerana menuntut keadilan. Apabila sahabatnya yang dianggap sebagai abangnya dianggap sebagai melakukan onar dan dijatuhkan hukuman. Itulah sepatutnya saudara kita membela keadilan. Saya tidak minta saudara untuk menyelesaikan lengan sebab negara kita ini negara cinta damai. Tapi saya minta hayatilah kehidupan kita. Sebab saya 4-5 hari tu hari saya minum kopi bersama dengan seorang sahabat saya. Beliau insinyur, ya, keturunan bukan Melayu, dia keturunan Cina, Datuk Ho. Dan kami berbual tentang bagaimana untung nasib warga bangsa kita. Orang Melayu ni saudara, kalau dia berladang, kadang-kadang ladangnya, sebab saudara Datuk Ho ni dia adalah terlibat dalam MADA, iaitu sektor pertanian. Orang Melayu kita ni memang mengusahakan ladang, mengusahakan pertanian, tetapi kadang-kadang kerana cengkaman waktu, samping itu kadang-kadang kita terkhayal. Saya membuat perlembagaan kepada beliau, dia ketawalah bila saya kata dulu-dulu kalau nak beli tanah ladang, cari tanah ladang milik orang Cina sebab dia bersih dengan baik. Tapi kalau tanah ladang orang Melayu ni saudara penuh dengan samak-samun. Bila sampai saja musim buah baru dah dibersihkan. Kalau kebun itu kebun durian. Sementara setahun menunggu buah tu durian berbuah, penuhlah dengan semak-samun, lalang, senayan, terbiar begitu saja. Tapi bila tengok buah dah mula turun, harumnya, aroma buah durian tu, kelang kabut mula membersihkan kebun supaya nampak buah durian yang jatuh. Itu saja saudara. Sedangkan kalau kita pergi ke kebun milik orang Cina, saudara, kita kena berpijak di bumi nyata saudara. Jadi kebun mereka dibersih dengan baik, sebab itu buah-buahan yang mereka tanam lebih segar, saudara. Tapi jangan beli basikal. Dia ketawalah, dia kata, kenapa? Saya kata jangan beli basikal. Kalau basikal second hand itu milik orang India. Dia kata kenapa? Dia kalau turun gun pun dia kayuh, saudara. Itu hanya sekadar bicara saya, saudara. Terpulanglah sama ada anda nak percaya ataupun tidak. Kemudian kalau nak kahwin, jangan kahwin dengan janda beng. Sebab tak faham sajalah saudara. Itulah kitanya sebenarnya dia pun ketawa. Sebabnya saudara, kita ni kadang-kadang kita memanglah kita menggalakkan warga berbaktilah pada bumi. Sebenar-benar saudara, kalau saudara mempunyai tanah, menurut baginda Rasulullah SAW, baginda menggalakkan kita untuk bercucuk tanam. Kalau boleh, kita tanamlah pohon yang merimbun. Selagi pohon itu wujud dan sama ada ia memayungi orang yang duduk berteduh di bawahnya, ataupun orang dapat hasil bunganya, maupun buah-buahan yang ditanamnya,
walaupun dia tidak lagi hidup di dunia ini, tapi pahalanya sampai di akhirat. Waktu kita berada di Lauh Mahfuz, berada di tempat penantian kita, saudara. Jadi di situ kita dapat pahalanya. Jadi sebab itu saya menggalakkan teman-teman kalau masih punya tanah, saudara bermasan dari Bukit Jalil. Kalau kita punya tanah, bekerjalah. Cik Su, Osman, KWSB takkan hari tua 1 sen pun tak ada. Itu bagi mereka yang ada pinjaman, mereka yang bekerja, ada caroman, adalah. Tapi kalau macam peladang, macam petani, macam nelayan, bagaimana mereka nak adakan simpanan dalam KWSB? Saudara Zafir, apa khabar? Saudara Irwan, saudara Yaya Ibrahim, Mama Tip. Jadi saya merasakan kita harus berusaha untuk menjaga tanah air kita. Jangan kita biarkan. Masalah kadang-kadang, saudara, orang akan memberi tawaran. Sebab itu saya melihat dalam 2-3 minggu lepas, persoalan bagaimana tanah-tanah reserve Melayu boleh tergadai pada bukan Melayu. Sedangkan itu adalah wasiat Raja-Raja Melayu bahawa 50% tanah reserve Melayu ini tidak boleh dipindah milik. Itu wasiat, saudara. Tapi mereka sanggup mengkhianati. Itu yang saya katakan. Tapi nak bicara ini bukan soal politik, saudara. Tapi ini realiti kehidupan. Saya nak menyantuni kerana sempena hari UMNO ni. Dan malam ni nanti, saudara, insyaAllah, cuma saya lewat sedikit lah. Malam ni saya mungkin kelewatan, memberi pencerahan dalam segmen Amir Hijaz Pen. Selalunya 9.30, tapi hari ini mungkin malam ni di jam 10.30. Sebab saya nak menghadiri majlis tahlil, majlis doa selamat, agar Allah SWT sentiasa memberi rahmat. Sebab hari ini pun, warga UMNO pun terdiri daripada wajah-wajah baru, sudah ada islah dalam kepimpinan. Cuma saya minta teman-teman jangan ada dendam. Kita tidak seharusnya menyimpan dendam, saudara. Jadi kalau kita sentiasa berdendam, apa pun tak jadi, saudara. Sebab saya nak bagi tahu pada saudara, warga bangsa Melayu kita ni selalu saya bagi tahu. Tapi hari ni petang ni saya nak bagi pencerahan lagi. Kita terbagi pada 4. Itu pertama sekali warga bangsa Melayu metro ataupun warga kota, metropolitan. Kalau orang Melayu ni daripada yang berada duduk di dalam rumah-rumah rumah batu, saudara, ataupun atap genting, bukan atap gerumia, saudara, mereka saya gelarkan sebagai gated society ataupun masyarakat yang terkurung. Sebab nak jumpa mereka susah. Nak pergi, nak menyantuni ke rumah tu, kena buat appointment, kena dapat keizinan sebab ada jaga, saudara. Jangan lupa, saya panggilkan sebagai gated society yang duduk sebagai warga metro. Dan mereka tak ambil kisah. Budaya santun menyantun macam mana kita di kampung tak ada, saudara. Budaya nak ajak minum kopi, tak ada, saudara. Budaya untuk kita singgah, nak makan ataupun macam anak-anak gadis dulu, makan buah cermal, macam buah mangga, macam apa-apa sajalah buah-buahan. Bila sampai musim buah, tak ada. Mereka bangun pukul 6 pagi, lepas solat, lepas tu mempersiapkan diri, terus pergi kerja. Balik kerja lebih kurang pukul 5, terperangkap dalam kesakan lalu lintas, mungkin sampai waktu isyak, waktu maghrib. Dia pun solat maghrib, kemudian makan anak beranak di rumah, dan sampai lewat pukul 8.30, isyak, kemudian tidur. Mungkinlah ada masanya mereka tengok TV, buat-buat kerja juga. Tapi itulah kehidupan hariannya, bangun pagi, kerja. Dan tak ambil kisah. Selamat petang, saudara. Dari Tanjung Karang, Saudara Abdul Aziz Rahman. Dan Red Zaki Zikri, Razak Yusof, Saudara Mahasan Harun. Saudara, jadi bila keadaan begitu terjadi, jadi mereka seolah terpisah. Kemudian ada satu lagi, warga bangsa orang Melayu kita ni, dia menjadi pekebun. Berniaga, berkebun di bukit-bukit. Selalunya kebun ni di bukit, dia bukan tanah rendah, bukan tanah pamah, saudara. Tanah pamah itu padi. Dan orang ini sebenarnya mereka jujur. Tapi kadang-kadang mereka mudah ditipu oleh pihak-pihak tertentu. Akhirnya tanah itu terjual, saudara. Dan satu lagi iaitu masyarakat, warga bangsa Melayu kita ini, warga petani. Warga petani selalu saya cakap, saudara. Sekarang mengimbau, mengingatkan. Mereka berusaha untuk lebih dekat diri dengan ketuhanan. Kerana mereka takut adanya musim kemarau, takut adanya musim banjir,
bimbang adanya tikus dan belalang. Jadi hari-hari berdoa. Bila berdoa kepada Allah SWT agar tanaman padinya tak rosak. Jadi dalam keadaan begitulah mereka kadang-kadang siapa saja yang menjaja agama mudah mempengaruhi mereka. Saudara. Dan yang keempat, warga bangsa Melayu ini warga bangsa nelayan. Selalu saya katakan, mereka ni sadis. Kerana sadis ni macam zalim juga. Bukan zalim tapi sadis. Saudara. Dia hati dia kering. Sebab kalau dia memancing, dia harus menggunakan umpan yang hidup. Dia tak ada rasa ihsan, tak ada rasa kesian tengok udang tu mengeletik, kena pancing, saudara. Kalau udang itu dah mati, dia tak pakai dah. Begitu juga kalau dapat ikan. Kalau ikan yang dia rasa boleh makan, dia ambil lah. Kalau naik tu ikan macam berdukang ke apa semua, ikan buntal, dia bukan lepaskan, dia bunuhnya dulu. Ini sadis. Mereka dekat dengan darah dan sebagainya. Itulah 4 kumpulan dalam warga bangsa kita, saudara. Dan of course ada yang jadi pegawai dan peniaga dan sebagainya. Dan orang kita ni jarang mau menceburi sektor dagang. Akhirnya, saudara, ekonomi kita ni tak seimbang. Itu yang Allah Yarham Tun Razak, saudara, cuba mengimbangkan kek ekonomi ini supaya dapat dikongsi oleh warga bangsa Melayu, warga bangsa Cina, warga bangsa India dalam amalan dasar ekonomi baru. Malangnya benda itu terhalang dan tidak kesampaian. Cuma yang berjaya adalah di kawasan-kawasan Felda. Itu merupakan antara buah tangan Allahyarham Tun Razak yang mahu mewujudkan warga bangsa Melayu mempunyai tanah. Sebab itu saya pesan pada teman-teman, saudara Masyur Yahya, yang paling kotor dan putih adalah politik ketua-ketua. Saudara, tak payahlah kita sentuh mereka begitu, saudara. Saya tak mau menuduh, saya cuma memberitahu, saudara. Dan ini bukan halaman politik, semua kebetulan. Dan hari ini sempena hari UMNO, 11 hari bulan, saya cuba nak menjelaskan kepada kita supaya kita faham. Bila anda berbicara dengan warga yang kawasan Peladang, mereka orang bukit, saudara. Mereka lebih menghormati. Tapi jangan pijak kaki dia, saudara. Kalau kita pijak kaki dia, dia cari orang asli, dia cari sumpit. Dia sumpitnya kita, saudara. Dia pantang dia. Kemudian kalau orang pesawah padi ni, memang mereka lebih dekat. Mereka dekat dengan agama, ketuhanan, kerana mengharapkan agar Allah SWT tidak menurunkan bencana. Contohnya sekarang ni, musim kemarau mendatang ni, kalau El Nino, mereka cukup risau kerana akan menyebabkan sawah mereka kekeringan. Ya, Saudara Rahman. Dan satu lagi, masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan dia tak ambil kisah. Dia dapat ikan yang baik aku ambil, yang tak baik dia bunuhnya. Dia sadis, saudara. Jadi kalau saudara punya teman-teman berbicara dengan, kalau orang itu latar belakangnya duduk ditinggal di tepi laut, berhati-hati, jangan kita tunjuk kita lawah, atau jangan tunjuk kita kuat. Mereka pantang dicabar kerana kehidupannya memang sentiasa warga nelayan, mereka mencabar ombak samudera, berdentum kilat di langit, saudara. Begitu besar ombak datang samudera, mereka redah. Ini saya untuk sempena begini supaya kalau kita fahamlah, saudara. Saudara Biskop Mary kata cerita kejayaan lama UMNO, sebab UMNO kini tak ada kejayaan apa-apa, cuma cerita kegagalan. Saudara Biskop Mary ini saya akan cerita malam nanti, saudara. Saya insya-Allah saya ada banyak bahan-bahan yang saya dapat. Saya akan menceritakan. Dia Puan Syarifah Hafifah, apa khabar? Cuma malam ni saya bersiaran jam 10.30. Sebab saya nak menghadiri untuk sama-sama. Saya cakap, saudara, saya orang UMNO, saya bukan ahli UMNO. Jadi beza, saudara. Ahli dengan orang berbeza. Kalau dia tu ahli, dia bayar yuran. Kita ni orang, kita merasakan kejiwaan kita. Dia soalnya, saudara, cuma sebenarnya banyak orang tak faham orang UMNO ni baik-baik belaka, saudara. Dia menyantuni dan faham, berjuang. Tapi masalahnya kadang-kadang mereka juga, yang selalu saya katakan, kadang-kadang terpedaya dan ditipu oleh pemimpin. Ini yang saya bersetuju dengan anda kalau anda katakan bahawa pemimpin bukannya orang UMNO. Jangan kata penyamun UMNO, tak baik. Pemimpin ada juga kadang-kadang mereka yang hadir. Lain tak ada, saudara. Matlamatnya adalah untuk menggapai impian, mencari kuasa.
Bila dah ada kuasa, mereka mengkayakan diri mereka. Sebab itu, sabar malam dulu saya dah bercakap. Saya dah bagi tahu apa matlamat mereka. Matlamat mereka menggapai kuasa, dapat kuasa. Mulalah tengok adik-beradiknya mengkayakan kroni. Saudara, saudara saya lah, Datuk Seri Najib Razak, Presiden UMNO yang terbaik. Saya beginilah saudara, baik. Sebab saya lihat ada kawan-kawan saya, dia bergaduh. Mereka berbalah sama sendiri kerana kononnya tidak membela Najib dan sebagainya. Saya selalu mengatakan, yang penting sekarang ni, kita harus melahirkan lebih ramai lagi pemimpin sebagaimana Datuk Seri Najib. Memanglah, memang kita sayang pada dia. Memang kita menyantuni dan beliau seorang pemimpin yang ada jasa pada negara kita. Sebagai Perdana Menteri, ada jasanya. Idea-idea yang kreatif untuk membangunkan ekonomi warga bangsa, kehidupan rakyat. Tetapi, saudara, bila beliau sekarang ni berada di penjara, soal apa yang berlaku, sama-sama lah kita tunggu. Itu masih pembicaraan, masih berjalan lagi, saudara. Tetapi dalam keadaan begitu, apakah kita hanya menunggu dan menunggu Datuk Seri Najib? Sepatutnya kita dah ada dah. Hadirnya Datuk Seri Najib pertama, Seri Najib kedua, ketiga, keempat. Dan akan meneruskan legasinya. Jangan kita bergantung pada satu. Itu saja, saudara. Bukan saya membenci, tidak. Saya rasalah dalam keadaan begini, berusahalah kita mencari pemimpin yang jiwanya macam jiwa Datuk Seri Najib. Itu saja. Saudara user ni apa hal lah? Kenapalah anda kata UMNO macam-macam? Saya terus terang, saudara, apa perasaan anda kalau saya memaki hamon parti anda? Jadi sebab itu saya kata jangan kita mengundang untuk kita saling bergaduh. Kita warga bangsa kita, warga cinta damai. Tak sepatutnya kita berbalah hanya kerana politik. Sebab itu saya petang-petang begini, saya lebih banyak memilih untuk mengimbau kenangan silam. Dalam segmen Making Memory saya. Cuma saya merasakan hari ini saya bercakap sedikit tentang UMNO. Kerana ini adalah tarikh kelahiran UMNO, bagaimana UMNO diwujudkan pada 11 Mei 1946. Ini saudara jangan lupa. Parti yang ada kenangannya, yang ada jasanya pada warga bangsa. Jadi tak bolehlah kalau rumah yang dulu pernah kita duduk bersama, saudara. Mungkin anda anak-anak muda, saya jangkakan kalau mereka yang maki hamon Parti UMNO ni mungkin kalangan anak-anak muda. Mungkin anda tak dapat melihat bagaimana jerihnya pimpinan terdahulu berusaha untuk membangunkan negara kita ini. Tapi sekarang ni anda dapat belajar, duduk di luar negeri dan pelajaran anda. Saja jangan lupa, saudara, sekitar zaman saya, sekitar tahun 70-an, ramai lagi warga bangsa kita yang buta huruf. Sebab itu UMNO mewujudkan, pemimpin UMNO mewujudkan kelas dewasa. Saudara jangan labu-labu, tak payah kita sebut apa-apa pun, jangan labu. Saya tahu, jangan react, jangan kita menjawab. Saudara, kita teruskanlah. Siapa yang sokong parti mereka, sokonglah, tak ada masalah. Cuma saya nak katakan bahawa UMNO ada jasa. Sekitar tahun 70-an, awal 70-an, ramai warga bangsa kita yang buta huruf. Jadi, UMNO mewujudkan sekolah dewasa, jangan lupa saudara. Dan di kampung-kampung dulu, ada kelas memasak. Belia evaluasi, dia ajar macam mana nak buat kuih. Kerana kerajaan memberikan oven. Dan anak-anak sekolah diberi beasiswa. Saya adalah antara produk yang saya harus bersyukur. Kerana memperolehi jasa UMNO yang memberikan saya beasiswa. Saya dapat 2 beasiswa waktu kecil dulu. Beasiswa kecil anak-anak Melayu Perak dan beasiswa federal. Itulah yang menjadikan sebahagian daripada menampung kos pendidikan saya, saudara. Dan waktu saya berada di London, saya lihat ramai, saudara. Waktu sekitar tahun 82, 87, saudara. Waktu itu, warga bangsa kita, anak-anak muda kita yang berada di London, puluhan ribu, saudara. Dan itu ditanggung oleh pimpinan kerajaan daripada UMNO. Jangan lupa, saudara, sebab kita nak menggalakkan supaya generasi kita berilmu. Tapi bila dah balik, semua tak betul. Sebab merasakan anda dah bijak, dah pandai. Tak baiklah begitu, saudara. Saya cuma, anda tak setuju. Anda rasa, selalu saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda rasa pemimpin tak betul, tak apalah. Tapi jangan diganyang rumah. Rumah tak bersalah, saudara. Rumah agam itu kekal. Pemimpin datang dan pergi, saudara. Sebab itu, saudara saya ulang, hari ini hari UMNO. Ini terima kasih Parti Keramat yang telah banyak berjasa pada anak watan kita.
Saya bila orang menghina UMNO, saya terasalah sedih. Sebab saya adalah produk, saya adalah generasi yang saya dapat berkesempatan melihat bagaimana warga bangsa kita disantuni, bagaimana perjuangan UMNO. Semua saya tak sempatlah untuk hadir waktu UMNO menuntut kemerdekaan. Tapi sering diceritakan oleh almarhumah ibu saya. Beliau Allahyarhamah mengatakan bahawa bagaimana beliau melucutkan gelang-gelang emas miliknya untuk sebagai derma mengiringi agar almarhum Tengku Abdul Rahman mencapai kejayaan waktu perundingan di kota London. Ini realiti, saudara. Jangan saudara nak nafikan. Tapi masalahnya anda yang sudah berjaya, jadi warga yang terpelajar, keluar daripada Menara Gading, mungkin anda marah kerana ada setengah tak dapat kerja. Ini yang sedang disantuni. Saya setiap malam saya bercakap pada pemimpin agar sayangi dan santuni warga. Saudara, dunia sekarang ni saudara di dalam keadaan terbelit dengan masalah ekonomi. Dan saya nak jelaskan juga pada anda bahawa tahun ini tahun 2023. Jangan lupa saudara, tahun 1920. Pada tahun 1921-22 macam itulah saudara, dunia mengalami satu suasana yang cukup murung di mana ekonomi hancur. Dan dunia juga terjebak dengan perang dunia pertama dan kedua, saudara. Jangan lupa semua itu. Dan kita selepas 100 tahun, dia selalu mengulang balik. After 100 years, tentulah putaran ekonomi itu berada dalam keadaan yang nazak. Saudara, jadi dalam keadaan begini, kita mengharapkan siapa? Apakah kita mengharapkan parti politik yang tempelan? Apakah kita mengharapkan parti politik yang hanya meletakkan kepentingan untuk mencari jawatan saja? Ataupun parti yang sudah ada yang mempunyai keahlian di seluruh negara yang jumlahnya bukan sedikit. Di sinilah kita bertaut, kita berusaha untuk mendepani cabaran dunia. Cabaran dunia, saudara, saya nak pesan pada anda. Mungkin tidak berlaku tahun ini, tapi tahun mendatang. Walaupun cuba disantuni oleh pimpinan kita, tapi saya rasalah amat sukar untuk menyeka atau menyekat kemarahan kejatuhan ekonomi dunia. Ini saya dapat gambaran bahawa di Amerika sudah pun berlaku, bank-bank ditutup secara, dan peperangan sudah menjadi-jadi. Berlaku di Sudan, dan yang terbaru adalah di Pakistan. Ini semua mengheret. Begitu juga Rusia dengan Ukraine, dan banyak lagi negara-negara yang terjebak dalam perbalahan. Termasuklah di Turki. Apakah kita mahu mengikuti mereka? Saya ingin berpesan pada teman-teman, anak-anak. Bagi saya anak-anak muda khususnya, insaflah. Jangan anda nak sokong parti mana, tidak jadi masalah pada saya. Sebab negara kita mengamalkan sistem demokrasi. Anda tak suka mana-mana pemimpin, itu urusan anda. Tapi janganlah caci parti UMNO yang saya terus terang saya katakan terlalu besar jasanya pada bangsa kita. Anda nak masuk parti lain pun tak ada masalah. Anda mungkin marah kerana UMNO ini dipimpin oleh si Fulan bin si Fulan. Okey, tak ada masalah. Tetapi jangan caci parti itu. Rumah jangan kita keji, saudara. Nanti ketulahan. Melayu ni, saudara, dia ada ketulahan. Ada daulahnya. Ini bumi kita, saudara. Saudara jangan lupa. Dalam keadaan hari ini, saya mungkin malam nanti ke, bila ada masa nanti saya nak menjelaskan. Bagaimana kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku Perdana Menteri, beliau mewarisi segala hutang piutang sehingga 1.5 triliun hutang negara. Tetapi pimpinan UMNO mewarisi gelojak masalah politik yang paling besar, saudara. Cuma ini akan saya ulas nanti kalau ada kesempatan nanti. Ini realiti, saudara. Anda nak menyertai parti mana, teruslah. Anda nak masuk ahli DAP pun terus, tak ada masalah pada saya. Nak jadi ahli gerakan pun teruslah. Itu hanya sekadar rumah. Rumah anda mungkin di Jinjang, rumah anda mungkin di Kepung, mungkin rumah anda mungkin di Ceras, rumah anda mungkin di Kelang. Itu rumah, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, jati diri bangsa. Sebab itu tadi saya baca sebentar tadi, saudara. Saya minta sekali lagi secara hayati. Ini sumpah pendekar karya Dr. Ibrahim Ghaffar. Ini adalah yang dikemasikan olehnya pada 30 Ogos. Malam kemerdekaan tahun 2016 di Istana Budaya. Ini Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar, beliau orang yang begitu tinggi semangatnya. Katanya, 7 petala bumi dan 7 petala langit
dari gunung ke lembah curam, dari sungai ke lautan gelombang. Kembara adalah setia pada sumpah. Kemenyan dan setangi penyeri kehadiran kita. Warisan berkurun dari Datuk Laksmana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sumpah pendekar pantang undur walau setapak. Pantang maut sebelum ajal. Pantang derhaka pada titah. Pantang keris di pinggang kalau tidak berani mati. Berdentum guruh di langit. Merekah bumi dipijak. Pendekar tak akan undur walau setapak. Pulangkan pamor pada kerisnya. Pulangkan sirih pada gagangnya. Pulangkan mahkota pada takhtanya. Pulangkan cokma pada Laksmana. Pulangkan langkah pada gelanggang. Pulangkan sumpah pada pendekar. Pulangkan rohani pada jasmani. Pulangkan bangsa pada martabat. Sumpah bukan cuma hadir di bibir. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Bumi warisan ini tanah tumpah darah kita. Masih menuntut semangat yang belum tertunai. Pribumi bukan sekadar gelaran tanpa makna. Kita adalah anak watan. Darah yang mengalir di tubuh kita, semerah darah Jebat yang tumpah di bumi Melaka. Semerah darah Jebat yang terlekat di Taming Sari. Semerah darah Jebat yang tercalit di Kening Tuah. Semerah darah Hang Nadim yang terhumban di lautan Temasik. Dan kita pun masih di sini, saudara. Mendepani hari-hari yang semakin mencabar. Keutuhan, tekad yang kental, sumpah keramat seorang pendekar tak Melayu hilang di dunia. Inilah saya saya harapkan agar warga anak muda menghayati. Itu saja, saudara. Tak lebih daripada itu, saudara. Saudara nak masuk parti apa pun, tapi jangan maki Hamon UMNO. Itu saja saya minta, saudara. Saudara, saya pun membuat persiapan sebab sekarang ni saya nak mandi, nak mengemah diri sebab jam 6.30 menghadiri sempena hari ulang tahun UMNO yang ke-77. Saya mendoakan agar anda sihat walafiat dan bersamalah kita menjaga bumi pertiwi ini, saudara. Ingat, saudara, bumi ini, bumi yang kita pijak ini adalah milik kita. Warisan berkurun namanya. Janganlah kerana kita bersengketa, kita bermain api sama kita, akhirnya bumi dipijak milik orang. Jumpa lagi sehingga besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.